Malaysia sering diungkapkan sebagai negara yang aman, tetapi kejadian kes ini telah mencemarkan imej berkenaan. Merujuk data yang dikeluarkan oleh Portal Rasmi Kanak-Kanak Hilang Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-Kanak Polis Diraja Malaysia (PDRM) dari 2014 hingga 2018, seramai 732 kanak-kanak dan remaja yang dilaporkan hilang, malah ada sebahagiannya sehingga kini masih belum ditemui. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan, 732 kes itu membabitkan 447 mangsa remaja perempuan dan 276 lelaki, dan selebihnya mangsa berikut ialah dari kalangan kanak-kanak. Saya bawakan bersama saya dalam kes yang tergempar, iaitu kes penculikan telah banyak berlaku bukan dari masa sekarang tapi telah bermula sejak dulu lagi. Tumpuan yang selalu menjadi mangsa penculikan adalah dari kalangan kanak-kanak dan juga wanita. Seperti yang dilaporkan, penculikan tergempar dan menyayat hati yang berlaku pada tanggal 12 Januari tahun 1996. Insiden Ting Song Xiang merupakan kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun yang telah diculik ketika sedang menunggu bas di perkarangan sekolah beliau. Dipercayai baru sahaja memulai sesi persekolahan dalam masa 2 minggu. Banyak lagi kes yang tertumpu pada kanak-kanak yang telah menyayat hati seluruh warga Malaysia ketika itu. Seperti saya bawakan, kes Nurin Jazlin yang berlaku pada 20 Ogos tahun 2007 yang dipercayai meninggal dunia ketika dijumpai pada tanggal 17 September di dalam beg sukan yang telah ditinggalkan dalam keadaan cedera parah dan disahkan meninggal pada ketika itu. 22 September 2023 juga digemparkan dengan kes penculikan wanita warga Indonesia di Georgetown, Pulau Pinang, di mana kerana punca suami beliau berhutang dengan warga negara sebanyak RM540,000. Wanita itu dipercayai didera dan ditahan sepanjang 10 hari dengan diseksa begitu kejam. Wanita itu dipercayai diculik asbab menjadi sebagai pertukaran hutang yang dilakukan oleh si suami. Penculikan ialah suatu jenayah yang menyalahi undang-undang, iaitu dengan cara merampas dan membawa pergi seseorang menggunakan kekerasan atau penipuan, atau menyekat dan menahan seseorang dengan niat untuk membawanya jauh ke tempat lain. Masalah penculikan ini bukanlah sesuatu yang baru, malah kes ini sering menitir dari bibir ke bibir masyarakat. Persoalannya yang sering timbul apabila terdapat kes kanak-kanak hilang adalah kenapakah masalah ini masih lagi timbul, dan sebenarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kes-kes ini berlaku. Antara faktor utama berlakunya kes penculikan ialah penculik inginkan wang tebusan, kecuaian ibu bapa dan penjaga kanak-kanak, sikap kanak-kanak yang tidak dilatih meminta kebenaran ibu bapa untuk keluar. Antara faktor utama ialah penculik ingin mendapatkan wang tebusan dengan cara yang mudah dan lumayan. Mereka tahu ibu bapa sanggup menggadaikan apa sahaja untuk mempertaruhkan nyawa anak mereka. Seterusnya ialah kecuaian ibu bapa penjaga kanak-kanak dan sikap orang awam yang tidak mempedulikan perkara yang berlaku di sekeliling mereka menyebabkan imej jenayah makin bertambah. Akhir sekali ialah sikap kanak-kanak yang tidak dilatih untuk meminta kebenaran ibu bapa apabila keluar. Mereka menganggap bahawa mereka boleh menjaga diri apabila berada di luar dan berani berhadapan dengan sesiapa sahaja. Mereka juga terlalu mudah dan cepat mempercayai orang yang tidak dikenali. Kesan-kesan permasalahan kepada diri dan orang lain melalui penculikan yang telah banyak berlaku mengundang impak negatif, yang antaranya ialah kepada mangsa penculikan yang akan mengalami kecederaan fizikal, sosial dan psikologi bagi jangka masa yang panjang, dan seterusnya membawa kepada kesan trauma kepada diri mangsa tersebut. Kepada masyarakat ialah akan menjejaskan ekonomi negara. Ini kerana melalui imej buruk yang telah ditonjolkan, maka tiada lagi terbina kepercayaan oleh mana-mana pihak untuk menjalankan diplomatik, dan seterusnya ekonomi akan susut serta-merta. Beratus hilang nyawa juga akan mempengaruhi dan banyak berlaku melalui kes penculikan ini, dan secara tidak langsung telah menarik kepercayaan ibu bapa untuk memberi pelepasan kepada anak-anak mereka untuk bermain di kawasan yang jauh. Antara strategi yang boleh kita lakukan untuk menangani kes penculikan yang berlaku di Malaysia ialah melalui penguatkuasaan undang-undang, peranan ibu bapa dalam mengawasi anak-anak,
dan juga peranan media massa. Strategi dalam menangani kes penculikan yang berlaku di Malaysia antaranya ialah penguatkuasaan undang-undang. Pihak kerajaan perlulah mengambil inisiatif dengan mengenakan hukuman yang berat dan denda yang tinggi kepada pesalah, sebagai contoh hukuman seumur hidup. Dengan cara itu, masalah ini dapat dikurangkan dan rakyat Malaysia dapat hidup dengan aman tanpa rasa takut. Seterusnya ialah peranan ibu bapa. Ibu bapa haruslah sentiasa menasihati dan mengajar anak-anak supaya tidak mengikut orang yang tidak dikenali dan tidak keluar dari rumah seorang diri. Dan akhir sekali ialah peranan media massa. Media massa harus memaparkan iklan-iklan tentang kanak-kanak ini untuk dijadikan pedoman oleh ibu bapa supaya mengawasi anak-anak mereka. Pesanan kepada diri dan orang lain. Seawal usia, ibu bapa perlulah beri pendedahan tentang bahayanya di luar dan supaya kanak-kanak dapat menjaga diri mereka dengan baik, dan masyarakat juga perlulah menitik beratkan dengan keselamatan sekeliling agar keamanan boleh terjamin. Semua perlulah memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah kes ini agar tidak lagi berleluasa, terutamanya di Malaysia, demi keharmonian bersama.